Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so untuk hari ini saya akan pergi kepada topik 2. Okey, bab 2 berkaitan dengan kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, so dalam topik kimia dalam perubatan dan kesihatan ini mengandungi 4 subtopik. Yang pertama, uh, subtopik 2.1 berkaitan dengan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okey, topik subtopik 2.2 berkaitan dengan medical bebas dan subtopik 2.3 berkaitan dengan bahan antioksidan dan subtopik yang terakhir 2.4 berkaitan dengan produk kesihatan. So saya akan pergi dulu kepada subtopik yang pertama berkaitan dengan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. So perubatan, okey, dalam sektor perubatan sekarang ni sangat berkembang dengan luas dekat Malaysia. So pelbagai jenis-jenis perubatan moden, perubatan tradisional dan sebagainya. So kita nak kenal pasti, kita nak tahu dengan lebih lanjut, jenis-jenis perubatan, jenis-jenis ubat dan lain-lain. So kita boleh tengok kepada slide kita, slide yang telah saya berikan kepada anda. So boleh tengok kepada slide. Okey, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, so kita pergi kepada slide kita. Okey, perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementasi. Okey. Okey, 3 kaedah perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okey, so kaedah-kaedah ni ada 3 jenis. Pertama ada kesilapan ejaan kat atas. Okey, so kita pergi ubat. Okey, so semua kenal ubat. Daripada kecil sampai ke besar, mesti semua pernah makan ubat. Sama ada nak ataupun tak nak, takut ataupun tidak, suka ataupun tidak, itu terserah dekat individu masing-masing. Okey, so ubat adalah dadah ataupun bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat ataupun mencegah penyakit dan sebagainya. Okey, ubat dan rawatan ini perlu didapati daripada pihak yang bertauliah. So kalau kita cakap pihak bertauliah, okey, sektor perubatan, sektor kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, kalau dekat Malaysia ni Kementerian Kesihatan Malaysia. So pastikan ubat-ubat yang kita ambil ni kalau boleh kita beli dekat luar, dekat farmasi dan sebagainya, mengandungi COP, okey, Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana ubat ini telah dipantau dan disedia baiklah oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. So mungkin kalau ubat yang tidak dikawal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mungkin akan kesan efek kepada seseorang itu. Okey, so kita terus pergi kepada perubatan tradisional. Apa itu tradisional? Perubatan tradisional, so kita sedia maklum, okey, di mana kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan, okey, dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Okey, so ubatan tradisional menggunakan ubat-ubatan tradisional. Mungkin sekarang ni kita agak sukar untuk dapatkan perubatan tradisional, okey, terutama sekali yang berada di bandar lah. Okey, kalau berada di kampung, okey, ataupun yang berada di hutan, mungkin lebih mudah untuk mendapatkan perubatan tradisional. Mungkin zaman nenek kita dahulu ataupun ibu ayah kita dahulu mungkin menggunakan perubatan tradisional, tapi macam sekarang kita lebih banyak kepada perubatan moden. So saya akan pergi lepas ni kepada perubatan moden. So untuk perubatan tradisional kebanyakan menggunakan ubat-ubatan secara tradisional. Okey, mungkin daripada tumbuh-tumbuhan, mungkin daripada haiwan. Tumbuh-tumbuhan tu mungkin daripada pucuk, daun, akar, batang kayu dan sebagainya. Okey, haiwan mungkin daripada kulit dan sebagainya. Okey, so itu adalah perubatan tradisional. Di mana perubatan tradisional ini dia punya fokus dia juga adalah untuk merawat ataupun mencegah penyakit. Okey, so dekat Malaysia memang ada yang menggunakan perubatan tradisional. Saya tak nafikan, okey, perubatan tradisional ini ketinggalan zaman ataupun tidak bagus. Okey, so dia ada kelebihan-kelebihan yang kita perlu tahu. Okey, so ciri-ciri perubatan tradisional yang pertama, kos rawatan dia adalah rendah. Okey, mungkin kita dapatkan daripada sumber-sumber
tumbuh-tumbuhan, pokok yang kita tanam, daun yang kita dapat dan sebagainya. Mungkin kita cari dekat hutan ataupun kampung. So kebanyakan kalau kita ada pokok tersebut, kita dah tak perlu untuk beli dan sebagainya. Okey, menggunakan bahan semula jadi daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan seperti saya cakap tadi, keberkesanan rawatan lebih perlahan dan mengambil masa yang mungkin lebih lama lah. Okey, diwarisi, diamalkan turun-temurun. Okey, daripada tradisi perubatan tradisional nenek moyang kita, mungkin bila kena gigit serangga dan sebagainya, ambil daun ni dan daun tu. Okey, contoh ambil daun sirih ke, okey, ambil daun apa ke untuk merawat penyakit, okey, ataupun merawat kecederaan dan sebagainya. Okey, pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Kebiasaan lah, kalau untuk perubatan tradisional kita bukan pembuktian dia bukan melalui klinikal dan sebagainya. Okey, berbanding dengan perubatan moden nak dapatkan ubat tersebut masuk dulu kepada makmal dan sebagainya. Contoh macam sekarang vaksin COVID-19 kena masuk dulu ujian klinikal tahap 1, fasa 2, fasa 3 dan sebagainya. So baru boleh digunakan. Tapi untuk pembuktian bagi perubatan tradisional ni adalah keberkesanan adalah melalui pengalaman. Mungkin nenek cakap, okey, sebelum ni kalau gatal-gatal ke, sakit kulit dan sebagainya ke, dia sapu dengan bawang putih dan sebagainya. Okey, so berkesan. Kalau kena gigit serangga dan sebagainya, sapu dengan daun ni, daun tu. Okey, so dia berkesan. So itu adalah daripada pembuktian, daripada pengalaman. Okey, ini adalah ciri-ciri perubatan tradisional. Okey, ubat tradisional didapati daripada sumber-sumber jadi, tumbuh-tumbuhan, haiwan diproses secara kimia. Dia amalkan sejak zaman dahulu kala. Sebelum ni kita tak ada klinik, okay, tak ada hospital dan sebagainya. So penggunaan ubat-ubat tradisional ni, okey, digunakan dengan sebaik mungkinlah untuk merawat segala penyakit-penyakit ataupun kecederaan kecil. Okey, contoh antaranya aloe vera. Aloe vera lidah buaya. Saya pun ada tanam dekat rumah. Okey. So, manfaat dia. Mungkin ada manfaat dia yang kita tidak tahu. Tapi untuk aloe vera ni adalah contoh untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat daripada selahan matahari, kabel. Okey, kulit kita terbakar disebabkan panas yang melampau. Kita kena benda panas, kita boleh sapu dengan menggunakan aloe vera tersebut. Bukan dengan duri-duri aloe vera tapi dengan lendiran ataupun isi di dalam aloe vera tersebut. So saya pun biasa menggunakan aloe vera. Okey. Banyak kelebihan aloe vera ni sebenarnya bila saya baca. Okey, dia untuk memudahkan juga kita punya penghadaman dan sebagainya. Okey, melebatkan rambut kita. Okey, so biasa kalau saya nak guna, saya potong sikit dekat hujung, saya sapu dekat rambut saya supaya rambut saya lebat sikit lah. Biasalah faktor umur, faktor usia. Okay. Saya sapu sikit supaya lebat. So untuk kita tengok kesan dia, saya pun tak pasti kesan dia. Tapi bila pembacaan saya mendapati aloe vera ni bagus untuk melebatkan rambut. Okay, kita boleh minum buat jus. Okay, boleh buat jus dan sebagainya. Ada resepi dia. Okay, ada resepi dia. Itu adalah untuk aloe vera. Okey, ginseng. Okey, ginseng kebiasaan kaum Cina. Okey, kaum Cina masih ada lagi kedai-kedai ubatan-ubatan Cina yang masih ramai kaum Cina yang masih pegang dengan ubatan-ubatan tradisional. Okey, ginseng dan sebagainya, akar kayu, dia memelihara kesihatan badan, untuk mungkin ada untuk buang angin badan ke, buang darah-darah yang tidak baik, untuk melancarkan peredaran dengan baik. So pelbagai ginseng lah ada. Okey, kalau kita pergi, mungkin kita pergi ke farmasi Chinese ataupun kedai ubat ginseng, mungkin bila kita cakap macam ni, okey, dia suggest okey, makan apa, sabun layang-layang ke dan sebagainya. So pelbagai ginseng ada dekat Malaysia kita ni. Okey, halia melegakan bengkak, sengal-sengal pada badan. Okey, menghilangkan angin dalam badan. So saya pun suka, saya pun mengamalkan juga untuk penggunaan halia. Okey, so terutama sekali bila saya buat air, okey, minum air panas, teh halia panas tanpa gula ataupun sedikit saja gula. Okey, saya minum supaya angin-angin dalam badan ni keluar. Tak kisahlah angin keluar daripada mulut ke, keluar daripada mana ke. Okey, dia dapat memberikan kesegaran, okey, kepada kita. Okey, itu halia. Saya suka juga minum. Okey, halia juga digunakan dalam masakan. Dalam masakan Okay, contoh buat kari ke, okay, ada yang buat sup ke dan sebagainya.
letak halia. So daripada situ, bila kita makan, kita dapat manfaat tersebut. Okay, walaupun awak tak suka untuk gigit halia tersebut, tapi daripada serat ataupun daripada sisa halia tersebut, memberi jus-jus dia memberi manfaat kepada makanan. Okey, pokok bunga raya, bunga kebanggaan kita okey, dapat melegakan sakit kepala. Okey, merawat masalah keguguran rambut. So daun dia ada fungsi dia dapat merawat keguguran rambut. So bagaimana daun tersebut digunakan untuk merawat masalah keguguran rambut, awak boleh cuba YouTube ataupun dapat SP daripada orang yang selalu mengamalkan penggunaan sumber tradisional, ataupun sumber yang semula jadi. Ni quinina, saya pun tak berapa pasti juga quinina ni, daripada pokok Cinchona sp. So saya pun tak pasti untuk membuat ubat penyakit malaria. Kalau macam sekarang ni, kita memang ada ubat dekat klinik, kita ada ubat moden untuk mencegah penyakit malaria dan sebagainya. So ini adalah perubatan, contoh perubatan tradisional. So mungkin dengan perubatan tradisional ni, awak mungkin ada jenis-jenis perubatan tradisional yang turun-temurun daripada nenek moyang ataupun mak ayah awak yang selalu mengatakan sekian-sekian, untuk bagus untuk ni untuk tambah darah ke dan sebagainya kot. So itu adalah perubatan tradisional yang kita amalkan, dan mungkin yang awak amalkan ataupun mungkin yang awak tahu, walaupun ada yang tidak mengamalkannya. So pelbagai, kalau ikutkan sumber tumbuh-tumbuhan semula jadi, haiwan dan sebagainya, ada manfaat dia. Sebab itulah kita tengok kalau dulu orang-orang asli ataupun orang yang tinggal di hutan, dia boleh hidup dengan sihat. Ada luka berdarah, apa yang dia perlu buat, ada gatal, apa yang dia perlu buat. So banyak manfaat sumber-sumber semula jadi ini. Kita pergi kepada perubatan moden, di mana perubatan moden, kaedah perubatan, bidang-bidang perubatan klinikal, penyelidikan perubatan, so dalam pembedahan untuk merawat penyakit ataupun kecederaan. So ini adalah sebagai cakap keadaan ataupun proses rawatan yang lebih baik ataupun lebih moden, di mana telah diuji secara klinikal menggunakan bahan-bahan ataupun teknologi-teknologi yang lebih baik untuk merawat ataupun mencegah sesuatu penyakit. So macam sekarang kita kat klinik, kita kat hospital, so pelbagai perubatan moden yang digunakan. Contoh ilmu penyakit mata pakai lasik dan sebagainya. So pelbagai. Untuk ciri perubatan moden, antara ciri-ciri dia, kos rawatan mahal. Kalau kita pergi klinik kerajaan, alhamdulillah lah. Kalau pelajar mungkin boleh dapat percuma, ataupun yang bukan pelajar, rakyat warga negara Malaysia, cuma perlu bayar RM1, RM RM1. So kos rawatan yang ditanggung oleh kerajaan, subsidi yang ditanggung oleh kerajaan. Kalau awak pergi hospital swasta, memang kos rawatan adalah sangat mahal kerana dia tidak ditanggung oleh kerajaan. Tapi kalau nak mendapatkan perubatan ataupun khidmat perubatan kesihatan yang baik, mungkin awak mampu, awak boleh pergi ke klinik swasta ataupun hospital swasta. Sebab apa? Mungkin klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan terlalu ramai ataupun terpaksa menunggu queue yang panjang untuk mendapatkan rawatan. So jika anda mampu, boleh pergi ke klinik ataupun hospital swasta. Ciri-ciri perubatan moden yang lain, menggunakan ubat-ubatan sintetik. Ubat-ubatan sintetik yang telah dikaji, yang telah dihasilkan oleh pakar-pakar, mungkin farmasi ataupun orang yang hebat dalam bidang perubatan. Rawatan lebih cepat, lebih cepat. So mana rawatan itu lebih cepat. Bila lebih cepat, mungkin kalau kita dengan perbezaan dengan perubatan tradisional, mungkin perubatan tradisional mengambil masa yang lama. Dengan perubatan moden ini mungkin lebih cepat untuk kita sihat ataupun dalam keadaan yang baik. Menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan dan radioterapi. So selain itu, pembuktian keberkesanan secara klinikal. Macam saya cakap tadi, mungkin ubat-ubatan ini adalah telah dibuktikan secara klinikal. Ubat ini adalah sesuai untuk penyakit kulit, sesuai untuk penyakit mata, sesuai untuk
penyakit telinga sesuai untuk vaksin COVID dan sebagainya. Okey, macam sekarang ni kita ada vaksin pelbagai industri kesihatan yang menghasilkan vaksin. Okey, Pfizer dan sebagainya lah. Okey, daripada negara-negara yang membuat vaksin. Tapi kita tak tahu okey sama ada vaksin tersebut berada dalam keadaan yang sangat baik. Tapi proses pengujian secara makmal, klinikal dan sebagainya mengambil masa untuk benar-benar okey perubatan moden ataupun ubat-ubatan vaksin tersebut dihasil dengan baik. Okey, itu adalah untuk ciri-ciri perubatan moden. Okey, ubat moden dihasilkan di makmal, dijual secara besar-besaran di pasaran. Ada klinik, pergi farmasi kami lah, farmasi kita lah, okey, di hospital, di klinik swasta semua ada dijual pil, kapsul, cecair dan sebagainya. Okey, untuk ubat moden terdapat 3 kelas. Okey, yang pertama adalah analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okey, so ada 3 kelas ubat moden ini. Kita akan pergi nanti kepada kelas-kelas tersebut. Okey, so saya tak nafikan lah. Okey, ubat-ubatan ni mempunyai kos yang tinggi, penghasilan kos yang tinggi. Bila kita nak beli pun kos pun yang tinggi dan sebagainya. So, kalau macam kita di Malaysia ini ada subsidi yang telah diberikan oleh kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, okey, semua yang telah diberikan subsidi. Okey, yang pertama analgesik untuk melegakan kesakitan. Okey, melegakan kesakitan, contoh aspirin. Biasa aspirin ni adalah orang yang penyakit jantung tak silap saya yang mengambil ubat untuk melegakan kesakitan jantung. Paracetamol biasa kita dengar 500 mg paracetamol, ubat Panadol. Biasa kalau awak tengok paracetamol. Okey, dan Codeine. Itu adalah untuk melegakan kesakitan. Yang kedua adalah antibiotik. Antibiotik ni biasa jarang juga doktor bagi untuk ubat antibiotik ni. Okey, sebab apa? Bila untuk antibiotik ni kebiasaan dia kita perlu makan, okey, ataupun perlu minum ubat tersebut dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Kalau kita tak mengikut masa yang ditetapkan, okey, kuman ataupun bakteria tersebut tidak hapus, okey, ataupun tidak mati sebaik mungkin. So antibiotik ni adalah dihasilkan untuk melawan bakteria-bakteria yang menyebabkan penyakit. Okay, kita boleh baca dekat situ melalui sintesis bahan kimia, okay, dihabiskan dengan dos yang ditetapkan, okay, supaya bakteria dihapuskan. So penicillin dan erythromycin, okay, itu adalah contoh antibiotik. So untuk menghalau pertumbuhan bakteria berjangkit. Okey. Seterusnya, yang ketiga, kelas yang ketiga adalah psikoterapeutik. Okey, digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik. Okey, bila cakap pesakit psikiatrik ni pada penyakit yang ada masalah mental sikit, mental disorder. Okey, so pelbagai mungkin psikoterapeutik ni adalah untuk merawat ataupun untuk mengurangkan kesan-kesan dia. Okey, so contoh untuk menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. So psycho sikit lah, okey, psycho sikit. So contoh stimulan merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Okey, amfetamin. Okey, antidepress. Okey, untuk mengawal kemurungan. Okey, nak kawal kemurungan. Mungkin seorang itu terlalu murung dan sebagainya, berseorangan, okey, duduk seorang diri dan sebagainya. Okey, ya, kita ada imipramine, okey, dan amitriptyline. Okey, dan yang ketiga adalah antipsychotic, okey, ubat penenang, okey, tranquilizer, okey, barbiturat, pernah dengar kan waktu awak belajar topik dadah, okey, diazepam dan haloperidol. Okey, so ini adalah kelas ubat psikoterapeutik. Okey, so saya harap awak boleh fahamlah dengan ubat-ubat tersebut. Okey, perubatan komplementari merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Okey, kaedah ini merangkumi dua bahagian, iaitu produk semula jadi
senaman badan ataupun senaman minda. So pelbagai kaedah untuk perubatan ini. Contoh kita boleh tengok kaedah ini boleh digunakan bersama-sama juga dengan rawatan moden bagi merawat penyakit seperti kanser dan sebagainya. Okey, contoh ciri-ciri perubatan komplementari. Di mana untuk mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional, tidak menggunakan ubat-ubatan, terapeutik, dadah dan bahan sintetik, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan, terhadap tubuh badan. So ini adalah ciri-ciri perubatan komplementari. So dia menggunakan ada cara-cara yang tersendiri, di mana berkait jugalah dengan perubatan moden. Perubatan komplementari tidak hanya memfokuskan usaha untuk merawat penyakit saja, tapi dia memastikan pesakit supaya sihat, merangkumi fizikal, mental dan emosi. Fizikal, mental, emosi, spiritual. So pesakit berada dalam keadaan yang baik. Rawatan tambahan dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit tersebut. Contoh akupuntur ni golongan-golongan ataupun dulu kalangan-kalangan bangsawan Cina kalau zaman-zaman dahulu akupuntur ini adalah jenis rawatan yang sangat popular pada zaman-zaman dahulu. Contoh ada sakit jantung, dia boleh cocok pada titik kat mana, titik akupuntur untuk jantung. Contoh perut, dia ada masalah dekat perut, so boleh titik-titik akupuntur untuk perut, usus, saluran darah dan sebagainya. So ini adalah ubatan, di mana jarum steril dimasukkan kepada titik-titik tertentu pada kulit yang disebut titik akupuntur. So ada titik-titik dia, bukan boleh main cocok-cocok je kalau main cocok-cocok je mungkin tak akan menjadi proses pengubatan ataupun perawatan tersebut. Dimasukkan secara perlahan-lahan dan lembut, supaya dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. So dapat melegakan kesakitan bahagian-bahagian mana. So mungkin ada part-part organ tertentu yang ada masalah, so dapat membantu ataupun untuk menyembuhkan. Chiropractic. Ini chiropractic, kita boleh tengok dekat gambar tersebut. Kita nampak macam dia tengah tekan-tekan pesakit tersebut. Di mana rawatan ini tidak menggunakan ubat, sebaliknya dia menggunakan kemahiran ahli chiropraktor. So saya pun tak pasti golongan-golongan chiropraktor ni macam mana, adakah wujud ataupun mungkin kita jurupulih dekat Malaysia, jurupulih perubatan atlet dan sebagainya. So benda ini mungkin ada ilmu-ilmu dekat pengamal-pengamal perubatan fisioterapi lah. Fisioterapi sukan, fisioterapi, mana-mana fisioterapi ataupun jurupulih. Jurupulih. Dia ada term-term dia, istilah-istilah yang kita perlu fahami ataupun kita perlu tahu sebenarnya. Dia bukan panggil tukang urut, mungkin dia panggil jurupulih ataupun apa istilah yang sesuai, saya pun tak ingat ataupun fisioterapi, juru fisio dan sebagainya. So berkesan untuk merawat sakit belakang, leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. So biasalah kalau atlet-atlet memang dia akan ada fisio. Juru fisio ni pengamal perubatan yang akan merawat kecederaan dan sebagainya. Mungkin akan ada doktor yang bahagian moden dan sebagainya, dan ada juga bahagian chiropractic tersebut. Urutan tradisional, ni ada urutan tradisional, kaedah memanipulasi tisu lembut bagi menggunakan tangan, jari dan penubuh. So pelbagailah urutan tradisional ini oleh juru urut. Dia pakai dengan tangan dia ke, dia pakai dengan penubuh dia ke, dia pakai dengan tangan dia ke, dia pakai dengan siku dia ke. So di mana juru urut ni dapat melegakanlah kesakitan. Saya pun kalau badan saya kurang-kurang segar ataupun lemah, mungkin pengaliran darah saya ni kurang baik, saya pun pergi mendapatkan urutan tradisional supaya pengaliran darah saya dalam badan saya akan lebih baik.
Okay. Mungkin ada, kalau kita tak nak pergi kepada jurut dan sebagainya, kita boleh makan, kita boleh ambil makan ubat. Okay, ubat moden. Okay, tapi bila ubat moden makan dengan urut badan ni, kita rasa lain lah juga sebenarnya. Okay, sebabnya kita urut badan kita ni, kita rasa lebih segar, tradisional. Okay, tanpa bahan kimia dan sebagainya. So, ketegangan otot contoh, okay, masalah urat saraf dan sebagainya. Okay, supaya kepala kita dapat melegakan kesakitan, dapat dipicit-picit, okay, diurut dan sebaik mungkin. Tangan kita kan kebal kadang-kadang, mungkin ditekan-tekan, ditarik-tarik. Okay, so ini adalah jurut yang bertauliah. Jangan pergi kepada jurut yang tidak bertauliah, sebab apa, mungkin dia akan berlakunya kecelakaan ataupun kecederaan yang lebih teruk. Okey, homeopati, okey, ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan ataupun dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit ataupun batuk. Okey, mungkin dalam Himalaya dan sebagainya. Okey, untuk menguatkan keupayaan melawan penyakit yang menyerang. Mungkin habatus sauda, kalau orang Islam mungkin mengamalkan habatus sauda dan sebagainya. So pelbagai kita boleh tengok, bukan menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Okay, dia bukan untuk membunuh kuman dan sebagainya. Okay, mungkin garam Himalaya ataupun garam bukit ada dia punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Okay, terapi herba, okay, menggunakan herba-herba tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat tertentu. Okey, khasiat tertentu. So, di mana herba ini telah diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi yang tidak mendatangkan kesan sampingan. Okey, sebab tu herba-herba, pelbagai herba contoh misai kucing dan sebagainya. Saya mengamalkan juga minum teh dari daun misai kucing. Okey, daun misai kucing untuk mengurangkan tekanan darah tinggi sebenarnya. Okey, untuk daun misai kucing tersebut dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. So, tapi kena hati-hati bila nak ambil herba-herba dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan tradisional ni, kita kena tahu juga, okay, dengan kuantiti ataupun dengan keadaan kita. Kalau kita bukan, kalau kita jenis yang darah rendah, kalau kita minum teh misai kucing, so dia akan lebih mendownkan lagi awak punya tekanan darah. So, ia adalah bahaya untuk kesihatan. So, pastikan anda kena adalah ilmu ataupun maklumat yang sebagainya. Okay, perubatan tradisional, perubatan moden, perubatan komplementari adalah saling melengkapi antara satu sama lain. So, dia melengkapi sama lain. Boleh combine tradisional, moden, komplementari dan sebagainya. Mungkin daripada aura, okay, komplementari, penggunaan herba, okay, bau-bauan herba tu menaikkan semangat awak, okay, meningkatkan metabolisme awak, meningkatkan daya tahan awak. So, pelbagai. Okay, so ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Okay, bolehkah anda mendengarkan kelebihan dan kekurangan ketiga-tiga ubatan tersebut? So, mungkin awak boleh fikirkan, bincangkan ataupun cuba berikan pendapat, idea berkaitan dengan ketiga-tiga kaedah ubatan tersebut. Okey, penggunaan ubat buatan manusia, ubatan daripada semula semula jadi, boleh jumpa juga kadang-kadang ada makcik-makcik jual kat pasar, okay, nenek-nenek jual kat pasar, minyak ni untuk urut dan sebagainya, ubat-ubatan ni untuk resdung ke, ubat-ubatan ni untuk darah tinggi ke, untuk perempuan lepas bersalin ke, so pelbagai ubat-ubatan. So, di mana ubatan moden adalah ubatan buatan manusia yang dikatakan sebagai ubat sintetik, ubat sintetik. So, kita boleh tengok kepada perbandingan antara ubat-ubatan buatan manusia dan daripada sumber semula jadi. So, ubat-ubatan manusia dekat sebelah kiri dihasilkan di makmal, dikomersialkan secara besar-besaran. Banyak dekat farmasi, vitamin C. Okay, pelbagai vitamin C yang dijual dalam botol dengan harga yang sangat tinggi. Kadang-kadang jenis Hepaton ke, okay, jenis apa lagi? Okay, pelbagai jenis ataupun pelbagai jenama. So, berlumba-lumba untuk menjual vitamin C. Isu COVID sekarang ni, ramai
yang keluar vitamin C. Okay, dikomersialkan banyak yang menjadi toke-toke, okay, pengeluar ubat saya semula vitamin C. Okay. Okey, manakala bagi sumber-sumber jadi, saya lebih suka ambil kepada sumber-sumber jadi daripada buah-buahan yang ada vitamin C. Contoh buah oren ke, okey, daripada jambu batu ke, okey, buah. So vitamin-vitamin daripada sumber semula jadi. Saya lebih suka situ berbanding dengan ubatan vitamin C yang ambil dalam bentuk kapsul dan sebagainya. Okey, untuk ubat buatan manusia, dia ambil secara berterusan. Kena ambil lah setiap hari. Okay, biasanya untuk penyakit kronik dah berhenti apabila telah sembuh ataupun dah tak ada penyakit ataupun dah ni, okay, perlu stopkan sebab kalau tidak memberi kesan. Tapi kalau semula jadi, boleh diambil, diamalkan secara berterusan jangka masa yang lama supaya berkesan. Okey, bukti penyembuhan secara ujian klinikal. Okey, bila ada seorang itu ada penyakit, diberikan ubat dan sebagainya, okey, doktor akan update balik. Okey, akan bagi feedback. Ada kesan tak ubat tersebut, adakah ubat tersebut membantu merawat penyakit tersebut, okey, dan sebagainya. So, secara klinikal. Okey, untuk tradisional, bukti penyembuhan melalui kepercayaan pengalaman orang terdahulu. So, bila tengok macam tu, okey, so dah sembuh dan sebagainya. Okey, berisiko mendapat kesan sampingan. Okey, ubat manusia ada kesan sampingan. Digunakan perlu harus mendapatkan nasihat doktor dan mengikut dos yang tertentu. Okey, pesakit tidak boleh mengambil dos terlebih dos dan sebagainya. Dia akan membawa kesan sampingan. Okey, manakala untuk ubat daripada sumber semula jadi berisiko mendapat kesan sampingan. Okey, apabila digunakan tanpa nasihat doktor juga dan mengambil dalam keadaan dos yang tidak betul. Ini yang apa yang saya maklumkanlah. Okey, penyalahan gunaan ubat-ubatan, salah guna ubat-ubatan. Okey, akan menyebabkan ketagihan, contoh dadah seperti ganja. Okey, mengambil ubatan bukan untuk ubatan, contoh ubat batuk. Ni masalah dia. Okey, masalah anak muda sekarang ni ambil ubat batuk. Okey, sebab apa? Ubat batuk, ketagihan ubat batuk. Dalam ubat batuk tu ada apa? Okay, biasa kebiasaan lah orang yang mengambil ladah akan makan ubat batuk dan sebagainya. So dekat situlah mereka beli dekat farmasi. Okay, penggunaan ubat yang tidak mengikut tingkat umur. So biasa untuk umur kanak-kanak ada berapa dos. Contoh Panadol Antipas ke makan 1 biji saja. Dewasa makan 2 biji saja. Okay, ataupun kanak-kanak yang umur sekian-sekian tidak boleh makan ubat. So, itu penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan ubat-ubatan yang perlu kita ambil tahu. Okey, penggunaan dos yang ditetapkan. Okey, ubatan antibiotik, ubat batuk, paracetamol, mengikut dos, mungkin mengikut jam. Okey, satu hari boleh ambil 3 kali saja. Berdasarkan umur, berdasarkan berat badan dan sebagainya. So ada, kita kena baca deskripsi yang telah diberikan pada ubat-ubatan tersebut. Okey, penggunaan ubat tanpa deskripsi daripada doktor. Okey, so kita perlu dapat nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasis. Okey, apabila kita mendapatkan ubat-ubatan. Okey, bila kesan penyalahgunaan ubat-ubatan? Okey, bila kita memberikan kesan jangka panjang seperti ketagihan, ambil ubat bukan untuk rawatan kita, ubat batuk, tak ada pun sakit batuk, tapi sebab dia ada lain sikit rasa dia, akan menyebabkan rasa ketagihan. Berbotol-botol minum dalam peti ais dia tu, ubat batuk dalam Coca-Cola dicampur dan sebagainya. Okey, penggunaan ubat tidak mengikut peringkat umur yang ditetapkan, okey, akan menyebabkan kematian, kesan sampingan dan membahayakan pesakit. Pengambilan ubat tidak mengikut dos, ubat contoh ubat untuk ubat tidur. Okay. Dia mungkin susah tidur. Okay. So doktor suggest makan 1 biji malam, okay, sebelum tidur makan. Tapi disebabkan mungkin dia ada masalah pada hari itu ke, okay, dia rasa stres sangat ke dan sebagainya ke, dia nak tidur, rasa nak tidur lebih lama ke, dia mengambil ubat yang melebihi dos. So bila melebihi dos akan memberikan kesan sampingan dan sebagainya kepada pesakit. Okey, penggunaan ubat tanpa deskripsi doktor. So akan memberikan kesan, okey, contoh alahan dan kematian. Sebab tu doktor sebelum nak bagi ubat kadang-kadang dia tanya ada alergik ke,
alergik dan sebagainya dan sebagainya, supaya dia dapat memberikan ubat yang sesuai untuk pesakit tersebut. So, bila kesan penyalahgunaan ubat-ubatan menyebabkan kematian, alahal muntah, sakit kepala, demam, pingsan dan sebagainya, ubat tu kurang berkesan. Ada ubat yang tak memberi efek ataupun penyakit yang kita nak ubati ni tidak dapat sembuh dengan baik. Menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. So untuk topik 2.1, perubatan tradisional, saya sentuh kepada perubatan moden, saya sentuh kepada perubatan kontemporari, ubat-ubatan. So saya harap awak semua dapat faham, dapat faham berkaitan dengan subtopik ini. So di mana subtopik ini berbagai lagi jenis yang awak boleh cari, boleh lihat ataupun boleh try Google, YouTube dan sebagainya. Contoh ada kunyit. Kunyit dulu ada ramai orang kata COVID-19 tak ada pesakit India yang kena. Sebab apa? Sebab masyarakat India suka makan masakan yang berasaskan kunyit. So kunyit pun ada. Dia punya ubatan tradisional untuk kulit kunyit. Pelbagai lah. Selasih, daun selasih untuk batuk sesama. Saya kat rumah saya ada tanam pokok daun selasih so boleh digunakan dalam masakan dan sebagainya. So pelbagai jenis-jenis ubat-ubatan yang awak boleh explore dengan lebih supaya dia dapat manfaat kepada awak dan keluarga dan masyarakat. Saya rasa jika ada sebarang pertanyaan, soalan ataupun kurang jelas ataupun kurang faham, awak boleh berhubung ataupun berhubung dengan saya melalui DC. So saya harapkan awak faham untuk subtopik 2.1 ini. Terima kasih daripada saya.